Okay, dan dalam masa yang sama kita kena buat keputusan yang tepat, okay, dan bermula awal. Okay, sebab kita nak bagi masa dia untuk grow. Okay, jadi masalah ramai orang kenapa tidak bermula awal adalah sebab dia tak tahu tentang peluang pelaburan yang ada dekat Malaysia ni. Mereka tak tahu, mereka tak ambil tahu, mereka tak terdedah, mereka tak tonton Facebook Live, mereka tak baca surat khabar. Okay, mungkin dalam surat khabar pun tak ada peluang pelaburan kot. Tapi peluang pelaburan ada dekat dalam Facebook Live Invest For Me. Jadi yang menonton malam ni ada 31 orang sahaja. So sebab itulah ramai orang tak terdedah dengan dunia pelaburan yang sebenar. Okay, tak ramai orang ambil tahu tentang dunia pelaburan. Yelah, kalau bercakap tentang pelaburan ataupun kewangan, ia bukan seksi topik. Okay, dia bukanlah sesuatu perkara yang orang suka nak dengar. Nak cakap melabur, bosannya. Okay, tetapi disebabkan tak ambil tahulah dan sebab tak belajarlah yang menyebabkan ramai orang terjebak dengan skim pelaburan penipu. Okay, dan juga menyebabkan mereka ni terlepas peluang untuk membina pelaburan mereka. Okay, dan kalau saya ada peluang, saya nak balik semula ke umur saya, umur 20 tahun, 21 tahun untuk saya bina pelaburan dengan lebih agresif pada waktu tersebut. Tapi almalangnya pada waktu saya umur 20 tahun, 21 tahun, saya tak ada orang yang sudi share apakah peluang pelaburan yang ada. Tak ada orang yang buat Facebook Live pada waktu tu. Okay, masa saya umur 20 tahun, 21 tahun dan cerita, nak share secara percuma macam ni, okay, tentang peluang pelaburan yang ada dekat Malaysia. Saya tak ada peluang tersebut masa umur saya 20 tahun. Sekarang umur saya dah berapa dah? Umur saya tahun ni 34 tahun dah saya. Tahun ni 34 tahun dah. Okay, dan saya memang kalau boleh saya nak balik ke umur 20 tahun saya, 21 tahun saya untuk buat dengan lebih agresif lagi. Okay, sebab masa tu diperlukan untuk buat pelaburan. Dan kalau saya kata pelaburan hartanah, saya beli property, beberapa property pada umur saya 25-26 tahun. Kalaulah saya tahu kalau saya tahu pada umur 34 tahun ni saya akan buat untung yang banyak dalam property yang saya beli, okay, of course saya akan beli lebih banyak lagi pada waktu tersebut. Okay, masalahnya kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita ada ketakutan untuk melabur. Kita risau kalau kita gagal dalam pelaburan. Sebenarnya jangan nak risau-risau sangat. Kita fokus kepada belajar dan implement, dan lepas tu kita bagi masa, ruang masa untuk sesuatu pelaburan tu menunjukkan hasilnya. Okay, jadi sekarang kita masih ada masa. Okay, Nordin Nafia, umur saya 20 tahun, secara manual bawa duit dalam envelope, jumpa remiser. Semua manual alright. Nordin Nafia, anda umur 20 tahun dan anda berada di Facebook page Invest For Me. Tahniah saya ucapkan. Sebab anda mempunyai masa yang panjang untuk lakukan pelaburan. Masalahnya pula orang yang muda ni tak ada capital, tak ada modal untuk melabur. Okay, sebab itulah orang muda ni dia kena kerja keras di waktu muda. Jangan waktu dah berumur nanti baru nak kerja keras. So waktu muda kita cari sebanyak pengalaman, okay, kita fokus kepada bina multiple sources of income dan start melabur as soon as possible. Cuma dan kadang-kadang saya nak beritahu, melabur ni tidaklah memerlukan modal yang besar. Okay, dia boleh bermula dengan modal yang rendah. Yang penting kita start. Masalahnya tak start. Okay, sebab tu ramai orang ni dia tidak mendapat peluang dalam pelaburan sebab dia tidak memulakan pelaburan dia pada waktu yang awal. Okay, so itulah masalahnya. Okay, alright. Kai FT, betul coach, saya pun nak patah balik tapi boleh jadi saya tak jumpa lah saham Mastri. Okay, alright. Okay, alright. So that's tentang pelaburan. Okay, saya nampak dah views ada bertambah sikit. Terima kasih kepada anda yang baru sahaja join sesi live pada malam ni. Saya sedang kongsikan tentang kesilapan. Apakah kesilapan? 3 kesilapan yang dilakukan oleh pelabur amateur, pelabur newbie kita. Okay, dan mungkin kesilapan ni anda mungkin ada lakukan. Alright, dan inilah perkara yang kita nak belajar malam ni untuk kita elakkan daripada lakukan kesilapan tersebut. Dan bagaimana bermula tahun 2021 ni kita nak lakukan pelaburan dengan lebih baik lagi. Alright, dan kita nak dapatkan
kewangan yang lebih baik dan juga improve kehidupan kita. Okay, so insyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi dalam sesi live dalam Invest For Me ni. Alright, dan tahniah kepada anda yang follow. Alright, dan jangan segan-segan untuk follow sesi live. Okay, sebab percuma je. Okay, percuma je sesi live saya ni. Alright, dan anda boleh dapat banyak ilmu dan saya akan kongsikan mindset, okay, strategi dan cara untuk melabur dengan lebih baik lagi, sehinggalah anda dapat ilmu tersebut dan anda dapat implement ilmu tersebut untuk pelaburan yang anda ingin lakukan. Okay, alright, terima kasih kepada anda yang klik like dan love dari tadi tak berhenti. Terima kasih banyak. Okay, alright, dah klik button share tak? Pastikan anda klik button share lagi. Okay, alright. So, saya ada poin yang ketiga. Okay, apakah kesilapan yang ketiga? Boleh saya teruskan? Rasa nak batuk pula cakap banyak kan? Okay, right. Okay, so kalau okay, boleh saya teruskan? Komen okay. Alright, dan sebelum saya teruskan kepada poin saya yang ketiga, just nak maklumkan, esok kita ada sesi Autopilot Investment Webinar, API Webinar. Okay, yang akan diadakan pada pagi esok. Pada pagi esok pukul 9 pagi. Okay, saya akan berada dalam sesi Zoom webinar. Okay, so kalau anda berminat nak tahu bagaimana nak melabur melalui private mandate, okay, dan anda bersedia untuk melabur dalam private mandate, anda boleh sertai Autopilot Investment Webinar yang akan diadakan pada esok. Esok pagi pukul 9 malam. So, pukul 8.30 pagi anda dah boleh masuk platform Zoom. Alright, dan anda boleh get ready lah untuk sesi kita pada pagi esok. Dan saya akan kongsikan dengan anda. Sekejap saya nak kongsikan dengan anda. Ada 3 benda yang saya akan kongsikan dalam Autopilot Investment Webinar. Sekejap saya nak buka slide saya sekejap. Apakah 3 rahsia yang saya nak kongsikan kepada anda? Okay, so saya nak kongsikan dalam Autopilot Investment Webinar. Okay, yang pertama adalah rahsia License Fund Manager. Okay, bagaimana nak dapatkan License Fund Manager untuk melaburkan bagi pihak anda. Okay, lepas ni kalau anda melabur dalam private mandate, anda dah tak payah nak sibuk nak buat kajian saham, anda dah tak payah nak monitor saham anda dah tak payah tekan button buy, tekan button sell, sebab ada license fund manager yang akan tolong buatkan kerja tu semua untuk anda. Okay, jadi rahsia pertama dalam Autopilot Investment Webinar esok yang saya akan kongsikan kepada anda adalah macam mana dan untuk kita memahami tentang license fund manager ni. Okay, so itu yang pertama. Rahsia yang kedua adalah rahsia kotak modal. Okay, of course nak melabur ni perlukan modal. Okay, jadi saya akan kongsikan dengan anda bagaimana nak dapatkan sumber untuk melabur. Walaupun mungkin anda tak ada modal, saya akan tunjukkan kepada anda strategi-strategi kewangan yang kita boleh buat untuk mendapatkan modal untuk membuat pelaburan. Okay? Dan anda akan terkejut, ada caranya bagaimana kita melabur walaupun kita tak ada duit, tak ada cash. Tapi boleh melabur juga. Macam mana caranya? So nanti esok saya akan share dalam topik yang kedua, rahsia kotak modal nama dia. Apa benda tu formula yang saya akan kongsikan kepada anda esok. Alright. Dan yang ketiga adalah saya akan kongsikan rahsia kejayaan pelaburan. Okay, ada 4 mindset yang saya nak kongsikan kepada anda, bagaimana anda boleh jadi lebih agresif lagi dalam pelaburan anda, okay, melalui private mandate ni untuk dapat keuntungan yang maksimum. Okay, jadi 3 rahsia ni saya akan kongsikan dalam Autopilot Investment Webinar, okay, yang akan diadakan julung-julung kali, okay, pada hari esok pukul 9 pagi. Dan saya tak tahu saya akan buat lagi tak Autopilot Investment Webinar ni. So kalau anda nak belajar, anda kena set masa anda esok pagi. Okay, mungkin esok hari cuti, hari Sabtu tak ada kerja. Okay, jadi mungkin anda boleh luangkan masa untuk majlis ilmu kita pada malam esok, pada pagi esok pukul 9 pagi. So pukul 8.30 pagi dan anda boleh masuk dalam Zoom webinar. Okay, dan sesi tu eksklusif kepada anda yang mendaftar sahaja. Okay, yes, Azima, rahsia kotak modal, pandai. Okay, alright. So kalau anda berminat untuk mendaftar, kalau anda belum mendaftar dan berminat untuk mendaftar untuk Autopilot Investment Webinar, okay, anda boleh komen nak daftar. Okay, komen nak daftar dekat ruangan komen. Nanti tim saya, Cik Airin, akan hubungi anda untuk info lanjut bagaimana cara anda untuk mendaftar ke Autopilot Investment Webinar. Okay, kita ada seat yang terhad. Okay, jadi anda boleh daftar. Malam ni adalah malam terakhir lah untuk anda daftar sebelum kita tutup pendaftaran untuk ke Autopilot Investment Webinar. Kalau anda tak daftar malam ni, takut anda tak dapat nak follow Autopilot Investment Webinar. Okay, so pastikan anda komen nak daftar. Yes, macam mati hidup semula.
komen nak daftar komen nak daftar, dan anda boleh ajak rakan-rakan anda yang berminat nak belajar tentang pelaburan melalui private mandate. Okay, kita jumpa dalam webinar esok, dan kita akan ada hadiah. Yang bestnya, kita ada hadiah nak diberikan kepada anda yang attend Autopilot Investment webinar. Okay, alright. Colin Sen, besok tak boleh nak join coach sebab pergi vaksin kedua. Okey, tak apa. Siapa yang nak pergi vaksin dulu. Okey, siapa yang available boleh attend sesi kita secara percuma esok. Alright, Azima, Zima. Saya sudah daftar tuan. Okey, terima kasih kerana mendaftar. Pastikan esok bersedia ya. Make sure line internet clear, okey. Kalau boleh jangan ada gangguan, anak-anak letak dulu kat tepi. Lepas tu fokus. Kalau boleh dengar pakai earphone pakai earphone supaya lebih clear dengar suara saya, insya-Allah. Okay, alright. So nanti dalam session tersebut saya akan run the session 100%. Alright, dan insya-Allah saya akan beri yang terbaik saya untuk anda. Okay, untuk anda belajar bagaimana caranya untuk melabur dalam private mandate. Dan objektif kita dalam Autopilot Investment webinar ni adalah untuk membantu anda, okay, daripada anda tak tahu macam mana caranya nak melabur dalam private mandate, supaya anda tahu, dan anda boleh start melabur dalam private mandate lah. Kita akan prepare anda. Okay, so modal yang anda perlu sediakan untuk melabur dalam private mandate adalah serendah RM5,000 ke RM10,000. Okay, kalau anda ada RM5,000, ada RM10,000, anda dah boleh get ready lah untuk melabur lah. Okay, dan insyaAllah it's going to be interesting. Saya sendiri dah mula melabur dalam private mandate. Saya dah buka account dah untuk private mandate saya. Alright, dan sangat simple untuk lakukannya, dan saya sangat-sangat excited lah bila saya mula melabur dalam private mandate. Okay, dan insyaAllah dalam setahun ke 2 tahun yang akan datang ni, saya akan mula share portfolio saya. Okay, dan inilah permulaannya. Selalunya saya share tentang keuntungan pelaburan yang saya buat bila saya dah mula melabur dan saya dah dapat result. Okay, tapi untuk private mandate ni special sebab saya baru bermula dan saya terus kongsikan kepada anda. Dan ada sebab-sebab kenapa saya memilih private mandate sebagai satu medium pelaburan yang saya nak fokuskan bermula tahun 2021 ni. Okay, jadi kalau anda nak follow saya, kalau anda nak expand anda punya multiple sources of investment, nak buat sumber pendapatan pelaburan anda yang lebih banyak lagi, sumber saluran pelaburan anda. Saya sebut pun dah tersasul-sasul lah saya. Okay, alright. So kalau anda nak, okay, jangan lepaskan peluang untuk attend Autopilot Investment webinar esok, insya-Allah. Okay, siapa yang esok ada kerja lah. Okay, right. Kalau boleh skip kejap kerja ke untuk attend dalam 1 jam ke 2 jam je. The most 2 jam So kalau ada kerja boleh excuse kejap ke macam mana. Okay, hopefully kita dapat jumpa lah dalam Autopilot Investment webinar esok. Alright, bila pula ada tuan, tak pasti lagi. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, saya tak pastilah. Okay, sebab lepas ni kita nak fokus kepada orang yang nak melabur dalam private mandate. Jadi kita ada banyak program yang kita sediakan kepada anda yang akan melabur dalam private mandate. Sebab kita ada banyak lagi webinar yang kita nak buat untuk mereka yang start melabur dalam private mandate lah. Okay, alright. So that's the information yang saya boleh share dengan anda lah. Okay, alright. So boleh saya teruskan poin saya yang ketiga. Apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelabur amateur, okay, dalam dunia pelaburan? Okay, kalau anda bersedia, komen ready. Alright, dan kita boleh teruskan sharing kita pada malam ni. Boleh ke? Boleh. Cepat. Ada ke ada ni? Cuba komen sikit, adakah anda masih bersama dengan saya? Alright, mati hidup semula, ready. Takut saya nama dia, okay? Mati hidup semula, Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang respon. Dayak ZG, Teddy, Teddy pun boleh. Nur Iskandar Ismail, ready. Wancho, ready. Terima kasih. Azima, Zima, ready. Terbaik. Okay, alright. So, yang ketiga, apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh amateur investor? Okay, jawapannya adalah FOMO. FOMO. FOMO, So, kesilapan yang selalu dilakukan dalam dunia pelaburan, okay, adalah FOMO. Cuba tulis FOMO. 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 Cuba tulis dekat ruangan komen. FOMO. Apa maksud FOMO? Saya nak explain sikit pasal FOMO. Cuba tulis dulu FOMO.
FOMO, FOMO. Apa dia pula ni FOMO Nur Iskandar Ismail, FOMO. Dayak ZG, FOMO, terbaik.